Salam sejahtera semua. Nama saya Kabimala, anak perempuan Partiwan, nombor matrik 274216. Hari ini kumpulan saya nak membentangkan tentang kes Pulau Batu Putih. Perolehan hak kedaulatan Pulau Batu Putih menjadi Malaysia dan Singapura. Pulau dinamakan sebagai Pulau Batu Putih oleh Malaysia dan pulau yang sama juga dikenali dengan nama Petra Branca oleh Singapura. Pulau Batu Putih terletak sejauh kira-kira 7.7 batu nautika dari pulau penyusup Johor dan kira-kira 25 batu nautika dari sempadan Singapura. Manakala tuntutan terhadap pulau yang berhampiran iaitu Pulau Batuan Tengah yang terletak 0.5 batu nautika dari Pulau Batu Putih dan Pulau Tubir Selatan yang terletak 1.7 batu nautika dari Pulau Tengah dibuat di Singapura. Pada bulan Disember 1979, Malaysia telah membentangkan peta wilayah negara. Peta yang menunjukkan secara spesifik sempadan perairan, wilayah dan pelantar benua Malaysia yang memasukkan Pulau Batu Putih, Petra Branca, Pulau Batuan Tengah, Middle Rock dan Pulau Tubir Selatan, South Flash yang ke dalam wilayah Malaysia. Isu pemetaan Malaysia menyebabkan permulanya pertikaian hak kedaulatan pulau tersebut di antara Malaysia dan Singapura. Seterusnya nak membentangkan tentang hubung kait strategi kerajaan Malaysia. Teori etika dalam perundingan memacu pada penggunaan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika dalam proses tawar-menawar. Di dalam konteks mendapatkan hak kedaulatan Pulau Batu Putih, teori etika sangat bersesuaian kerana yang pertamanya, integriti. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam perundingan. Ini melibatkan pembagian yang adil dari manfaat dan beban. Kedua-dua negara mendapat hasil yang sama iaitu masing-masing mendapat sebuah pulau. Yang kedua, integriti. Etika dalam perundingan melibatkan konsistensi antara nilai-nilai yang digunakan dan tindakan yang dilakukan dalam proses tawar-menawar. Malaysia dan Singapura menggunakan hikmat daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi membantu perundingan yang dilakukan. Yang ketiga, empati dan penghargaan. Mengenali perspektif dan keperluan pihak lain serta menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang mereka miliki bahkan jika berbeza dari nilai-nilai peribadi. Malaysia dan Singapura masing-masing mengamalkan dasar perundingan secara sihat kerana memikirkan kedudukan negara yang berjiran. Yang keempat adalah komitmen terhadap kesepakatan yang berkelanjutan. Ia mengandungi teori etika dalam perundingan juga menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan secara segera tetapi juga berlanjutan untuk kepentingan jangka masa yang panjang untuk pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma binti Mansa, nombor matrik 268617. Saya akan membentangkan untuk topik 3.0, strategi kerajaan Malaysia di dalam perundangan. Sepanjang proses perundingan berlangsung, terdapat beberapa isu yang diketengahkan untuk mendapatkan hak kedaulatan Pulau Batu Putih. Yang pertama, semasa perbicaraan di Mahkamah Perundingan Antarabangsa, Singapura mengatakan Pulau Batu Putih adalah terra nullius ataupun bermaksud tidak bertuan. Namun, Malaysia menyangkal tuduhan tersebut dengan menyatakan Pulau Batu Putih adalah hak milik Kesultanan Johor. Isu yang kedua, Singapura mendakwa bahawa pemangku setiausaha Johor ada menulis surat kepada Singapura menyatakan bahawa Johor tidak mempunyai hak milik ke atas pulau tersebut. Sekali lagi, Malaysia menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan tindakan pegawai tersebut pada masa yang lepas adalah tidak berkaitan dengan kuasa, tidak berkaitan dengan kepentingan pun dalam kes perundingan mahkamah.
Itu adalah dua contoh isu yang berlaku sepanjang rundingan mahkamah dijalankan. Namun begitu, Malaysia mempunyai dua strategi untuk counterback kepada perundingan tersebut, iaitu Malaysia menggunakan strategi pengagihan dan juga strategi integratif. Strategi pengagihan adalah merupakan salah satu pendekatan di mana ianya merupakan pengagihan secara saksama dan adil kepada pihak-pihak yang terlibat. Ianya adalah salah satu strategi untuk mencapai persetujuan demi memenuhi keperluan dan keadilan bagi kedua-dua pihak. Manakala strategi integratif pula lebih kepada pendekatan yang menekankan kepada kerjasama dan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak juga, iaitu Malaysia dan Singapura. Assalamualaikum, saya Rashidah 268624. Okey, saya akan membincangkan berkenaan dengan hasil yang diperolehi daripada perundingan antara Pulau Batu Putih Malaysia dengan Singapura. Okey, hasil yang dapat di sini adalah Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan Mahkamah Penghakiman memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak ke atas Pulau Batu Putih dan Malaysia hanya mempunyai hak ke atas Pulau Batuan Tengah. Hak milik Pulau Tubir Selatan akan ditentukan mengikut persempadan perairan negara yang menguasainya. Keseluruhannya adalah Pulau Batu Putih Tengah, 15 hakim memihak kepada Malaysia dan seorang hakim memihak kepada Singapura. Manakala Pulau Batu Putih, 12 hakim memihak kepada Singapura dan 4 hakim dari Venezuela, Jerman, Perancis dan Afrika Selatan memihak kepada Malaysia. Pulau Tubir Selatan, 15 hakim memihak pulau tersebut, hak negara perairan antara Malaysia dan Singapura lah. Itu antara hasil perolehan daripada perundingan. Kemudian, cabaran dan halangan yang mempengaruhi Malaysia dalam perundingan adalah setelah melihat isu berkaitan pertikaian hak kedaulatan Pulau Batu Putih semasa berlakunya perbicaraan mahkamah, faktor-faktor dalam konteks isu pertindahan dia ialah kuasa penawaran yang relatif. Mahkamah dalam kes ni beri keputusan berdasarkan pertimbangan dengan jarak pulau tersebut yang ternyata paling hampir kepada Malaysia jika dibandingkan dengan Singapura. Sebaliknya, Pulau Batuan Tengah yang jaraknya tidak sampai 1 km dari Pulau Batu Putih pula diberikan hak milik kepada Malaysia. Peringkat konflik. Keputusan mahkamah dalam kes ini menimbulkan masalah berkaitan lakaran pembahagian laut bagi sempadan perairan Malaysia dan Singapura dalam konteks Pulau Batu Putih dan Pulau Batuan Tengah. Hubungan antara perundingan pula merujuk surat dari pemangku setiausaha kerajaan Johor yang mengatakan Johor tidak menuntut hak milik Batu Putih, sepatutnya tidak meninggalkan kesan dan tidak mengubah fakta pulau tersebut jatuh kepada Singapura. Ini kerana secara asasnya surat dari seseorang pegawai kerajaan tidak mengikat kerajaan dalam soal menyerahkan kedaulatan wilayah sesebuah negara kepada negara luar. Itu antara hubungan antara perundingan terhadap cabaran dan halangan yang mempengaruhi Malaysia dalam perundingan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noriza Minta Makjuah, Alliance Smart, nombor metrik 268553. Untuk hari ini saya akan membincangkan cadangan dan perbincangan untuk isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih Malaysia dan Singapura. Okay, seperti yang kita sedia maklum, pembahagian pulau-pulau tersebut telah oleh mahkamah telah menimbulkan kesan lakaran perairan wilayah dan sempadan perairan lain yang kompleks, utamanya kedudukan Pulau Batu Putih yang agak hampir dengan Malaysia tetapi menjadi wilayah Singapura. Lakaran perairan wilayah dan sempadan maritim yang lain akan menjadi lebih rumit disebabkan Pulau Batuan Tengah yang jaraknya 1 km dari Pulau Batu Putih
menjadi milik Malaysia. Penghakiman mahkamah dalam kes ini cenderung kepada isu-isu kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan oleh Singapura selepas tahun 1840. Mahkamah mengaplikasikan isu Tyre the Sovereign, tindak tanduk yang menunjukkan sesebuah negara mempunyai kedaulatan. Jika gagal dipenuhi, boleh menyebabkan sesebuah negara terlepas kedaulatan ke atas jajahannya. Dari kes ini, pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dari pengalaman kehilangan sebuah wilayah negara kita iaitu Pulau Batu Putih. Malaysia perlu menyenaraikan semua pulau yang termasuk dalam perairan negara dan perlu melakukan aktiviti yang sesuai dan sewajarnya ke atas pulau itu untuk menunjukkan kedaulatan negara Malaysia ke atas pulau-pulau tersebut. Sebarang tindakan kita perlu didokumentasikan untuk menjadi bukti hak kita terhadap wilayah tersebut untuk kepentingan sekarang dan juga masa hadapan. Bagi kesimpulan isu tersebut, penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa adalah muktamad dalam mengikut Malaysia dan Singapura. Keputusan mahkamah yang memberikan Pulau Batu Putih kepada Singapura meskipun pulau tersebut lebih hampir dengan Malaysia dan berkedudukan Pulau Batuan Tengah yang menjadi milik Malaysia akan menimbulkan satu pembahagian sempadan maritim yang sukar tidak jelas dan agak janggal. Malaysia perlu akur dengan keputusan mahkamah meskipun pahit kerana telah kehilangan Pulau Batu Putih tersebut. Walau bagaimanapun, Malaysia diberi hak milik Pulau Batuan Tengah dan hak milik pada Pulau Tubir Selatan, bergantung sama ada pulau termasuk di dalam perairan negara Malaysia atau Singapura. Walaupun Pulau Tubir Selatan adalah terbentuk dari batu ketika air laut surut, namun kita mesti memperjuangkan untuk mendapatkan pulau tersebut demi maruah negara dan juga mengurangkan kuasa maritim Singapura di kawasan tersebut. Malaysia akan menggalas satu tanggungjawab yang berat untuk mencari jalan penyelesaian mengenai pembahagian sempadan maritim laut yang bertindan dengan Singapura. Pengajaran ini memberikan tamparan yang hebat kepada Malaysia untuk sentiasa berhati-hati di masa akan datang. Sekian, terima kasih.